Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu pendedahan yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Pendedahan, pengorekan dan pembedahan. Dibedah habis-habisan Perikatan Nasional. Ini satu pendedahan dan juga tulisan yang agak mengejutkan kita semua. Keluarga Malaysia bersama tim Hamzah. Apa cerita di sebalik ini? Sumber dari PPBM memberitahu, ekoran kekalahan yang memalukan calon PPBM di pilihan raya kecil mahkota membuatkan kedudukan Muhyiddin ibarat telur di hujung tanduk. Di dalam PPBM, di mana beliau menjadi presiden, sudah mula ada konspirasi untuk merehatkan Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Dengan kata yang lain, memecat Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Setiausaha Agung PPBM Hamzah Zainuddin sudah mengesahkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden PPBM dalam pemilihan parti yang akan datang. Manakala untuk menyelamatkan beliau sebagai presiden parti, Muhyiddin pula dikatakan sudah mengarahkan Azmin Ali untuk mencabar Hamzah Zainuddin. Antara beberapa pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM yang berada dalam kem Muhyiddin dan Azmin Ali adalah Ahmad Faizal Azumu Peja dan Razi Jidin. Peja sudah pasti mahu menggagalkan usaha Hamzah kerana disebabkan desakan Hamzah telah menyebabkan beliau dikambing hitamkan. Tetapi Hamzah tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran dari kem Muhyiddin dan kem Azmin Ali. Beliau dikatakan mendapat sokongan padu dari beberapa pemimpin dari keluarga Malaysia. Mungkin ada yang menganggap teori ini tidak relevan kerana keluarga Malaysia berada di luar PPBM. Jangan lupa, keluarga Malaysia mendapat sokongan yang kuat dari mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kecuali Khairi Jamaluddin KJ, Dr. Mahathir tidak ada masalah dengan pemimpin lain dari keluarga Malaysia. Berbanding dengan Muhyiddin dan Azmin Ali, masih ada unfinished business antara mereka bertiga. Pengaruh Dr. Mahathir di dalam PPBM tidak boleh dipandang ringan. Lebih menarik lagi, anak dara pingitan yang menjadi rebutan antara kedua-dua kem tersebut adalah Ronald Kiandi. Kedua-dua kem dikatakan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memikat Ronald Kiandi. Apa agenda Dr. Mahathir dalam perebutan dalaman PPBM itu? Tidak sukar untuk kita jangkakan agenda Dr. Mahathir adalah untuk menumbangkan kerajaan sekarang. Satu-satunya cara untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau dan anak-anak beliau dari kes mahkamah adalah dengan menjatuhkan kerajaan. Hasrat Dr. Mahathir disuarakan dengan jelas melalui Ketua Penerangan PPBM Razali Idris. Razali Idris mencabar Anwar untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Apa yang membuatkan Dr. Mahathir yakin sekiranya pilihan raya umum diadakan, kerajaan sekarang akan tumbang? Jawapannya ada pada kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen parit buntar daripada PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki. Secara terbuka beliau mengatakan PAS sedia menolak PPBM untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi sekiranya Hamzah berjaya menjadi presiden PPBM dan UMNO serta PAS bekerjasama, maka strategi Dr. Mahathir akan berjaya. Sementara keluarga Malaysia pula akan diberi dua peranan utama. Kumpulan pertama akan cuba menguasai PPBM yang dipimpin oleh Hamzah. Dan kumpulan kedua pula akan cuba menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menguasai UMNO.
Manakala PAS pula akan cuba dikuasai oleh Dr. Mahathir kerana beliau sudah mula mengukuhkan pengaruh melalui jawatan penasihat ekonomi SG4. Sebab itulah Dr. Mahathir berani berkata, walaupun ada majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Jadi, kepada pihak yang berkenan, berhati-hati di jalan raya. Legend sudah berbunyi, keluarga Malaysia mula mengatur strategi. Keluarga Malaysia bersama tim Hamzah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, satu lagi berita duka cita melanda Perikatan Nasional. Dijangkakan dan diramalkan menjelang PRU 16, Perikatan Nasional mungkin sudah bubar. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh pihak Perikatan Nasional PN mengakibatkan beberapa pihak dari parti komponen dan sekutu dalam Pakatan Perikatan Nasional berfikir dua kali untuk terus bersama-sama dalam satu ikatan longgar Perikatan Nasional PN. Parti PAS misalnya sudah mula merasa rimas dan tidak selesa untuk terus bersama-sama di dalam PN. Malah, dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota pun sudah kelihatan PAS seolah-olah cuba mencuci tangan dan menghidu kekalahan besar terlebih awal. Sudah dua kali kekalahan back to back dialami oleh Perikatan Nasional dalam jarak tidak lebih sebulan. Kedua-dua PRK juga diadakan dalam dua suasana agak berbeza. Namun keputusannya sama. Tewas kedua-duanya dengan teruk luar biasa. Kalau nak kata itu di gelanggang lawan di Mahkota, bagaimana pula di gelanggang sendiri di Kelantan pun tewas teruk juga. Jika tewas saja tidak mengapa, tapi lebih parah tewas dalam keadaan teruk dan tidak melawan. Jika sudah tewas di Dewan Undangan Negeri Nenggiri dan ada harapan akan bangkit di Dewan Undangan Negeri Mahkota, maka adalah juga nampak melawan, namun tidak, terus ditolak oleh rakyat. Desas-desus yang portal kami terima sebenarnya, hubungan antara Parti Bersatu dan Parti PAS tidaklah baik dan mesra. Ia kelihatan baik pada dasar sahaja, tetapi sebenarnya masing-masing pupuk perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. PAS pula memiliki sifat tamak dan pentingkan diri sendiri. PAS percaya rakyat semakin terima perjuangan mereka dan telah pun memasukkan negeri Pahang antara negeri yang akan mereka tawan. Dari kalangan ustaz dan lebay-lebay PAS, mereka semakin galak dan semakin ramai mahu menjadi calon pada pilihan raya yang terutamanya pada PRN Pahang. Maka, jika PAS masih terikat dengan Perikatan Nasional, maka hasrat dan cita-cita besar PAS mahu menawan negeri Pahang akan agak terbantut kerana terpaksa berkongsi banyak kerusi bersama Parti Bersatu. Kepada PAS, Bersatu sekadar beban kepada PAS kerana tidak memiliki jentera sendiri dan tidak memiliki ramai penyokong. Maka, apa guna PAS bersama-sama dengan Bersatu jika itu harga yang perlu PAS bayar? Maka jangkaan beberapa peramal politik bahawa PAS akan pinggirkan Bersatu sebelum PRU 16 ada asasnya. Dikabarkan juga beberapa nama besar dari kedua parti akan ada yang terpaksa berundur diri kerana banyak terpalit dengan kes mahkamah dan ada yang undur atas faktor kesihatan menjelang 2 tahun akan datang ini. Apapun, kita tunggu dan lihat perkembangan seterusnya. Yang pasti, PAS tidak dapat terus berada dalam keadaan ditolak atas sebab PAS menanggung beban bersama sebuah parti seperti Bersatu.
Yang sudah hampir pasti, Perikatan Nasional berkemungkinan sudah tidak wujud lagi menjelang PRU 16. Oleh Adam Malik, menjelang PRU 16, Perikatan Nasional mungkin sudah bubar. Sila tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara yang agak memalukan dilemparkan kepada Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal yang selama ini sentiasa juara dalam banyak hal. Kali ini beliau pula terkena semula apabila tular di media sosial berkait dengan salam 20K atau 20.000 menyakat Perikatan Nasional. Wan Faisal terus membisu. Usikan salam 20K merujuk pada majoriti 20.648 undi diperoleh Barisan Nasional pada pilihan raya kecil PRK di Mahkota kemarin dilihat terus menghujani Perikatan Nasional PN. Komentar tersebut turut dilihat singgah di media sosial milik ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang sehingga kini masih membisu untuk mengulas keputusan PRK yang mengejutkan blok pembangkang itu. Semakan mendapati Wan Faisal yang juga Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sehingga kini tidak berkongsi sebarang ulasannya berkenan PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota di media sosial miliknya. Ada netizen mengatakan bahawa mungkin Wan Faisal sudah serik dan malu kucing, ataupun beliau kini sedang mengumpul kekuatan untuk menghadapi dunia bahawa mereka ditolak, atau sedang mencari bahan untuk dihujani, mengebom kerajaan pula. Kali terakhir, bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu menyentuh tentang PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota adalah petang hari pengundian 27 September lalu. Katanya, ketika itu Perikatan Nasional adalah benteng semak dan imbang segala kebobrokan kerajaan campuran PHPN. Kalau PN lemah, maka hancurlah politik yang membela golongan terbanyak dan terpaling susah dalam negara, kata beliau. Siapakah golongan terbanyak yang dimaksudkan oleh Wan Faisal ini? Adakah dia menyangka bahawa negara ataupun netizen rakyat lebih ramai menyokong mereka? Nampaknya bukti menunjukkan mereka bukanlah golongan yang terbanyak, tetapi mereka ialah golongan minoriti. Ayo mahkota kita zahirkan protes demi abata agama bangsa dan tanah air, kata Wan Ahmad Faisal di platform X. Sebaliknya, dalam perkongsian Wan Faisal semalam, dia memuat naik gambar 2 naskah buku beserta secawan kopi. Wan Faisal menganggap 2 karya itu dapat membantu untuk memahami keruntuhan Timur Tengah masa lalu dan perkembangan semasa, terutamanya selepas Ismail Haniyeh dan Hassan Nasrallah syahid dalam serangan pengganas. Jom baca sambil ngopi, itu katanya dalam platform X yang kemudian mengundang sindiran netizen, termasuk bertanyakan sambungan kepada cerita PJ meletup yang dicanang Wan Faisal semasa ceramah kempen PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota lalu. Ada kalangan warganet juga secara sinis menasihatkan PN agar meneruskan politik keji dengan memperalat sentimen kaum dan agama supaya rakyat terus menolak blok pembangkang yang dianggotai PAS dan Bersatu itu. Rata-rata berpendapat serangan peluru PN sepanjang kempen PRK Dun Mahkota lalu, termasuk isu BlackRock dan luar tabii yang turut kerap disebut Wan Faisal sebagai melampau. Malah Perikatan Nasional yang mempertaruhkan bekas jurulhati bola sepak daerah Kluang, Muhammad Haizan Jafar, 61 tahun dengan hanya mendapat 7.347 undi, nyaris hilang uang deposit. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.